Saya tadi tuan lepas buat live pagi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Lepas buat live pagi tadi, nak marah tadi, ada orang daripada Jauhar call saya, pegawai Jauhar saya. Jadi saya ada kabel lah. Saya dapat kabel Jabat Zakat. Tunggu depa. Jadi tuan-tuan, pegawai daripada Jauhar ni kira dia bagus lah. Bila kita timbulkan satu isu tuan, kita bukan nak bergaduh. Bila kita timbul satu isu, bukan kita nak bergaduh, bukan kita nak cari hang salah, aku salah, hang salah, aku salah. Tak, kita nak cari jalan penyelesaian. Jadi selama ni tuan-tuan, daripada fasa pertama, mereka kira duk bergaduh lah. Mereka kira nak bergaduh, duk imbang saya kira nak bergaduh lah. Tuan-tuan tengoklah dalam live pagi tadi kan. Orang kerja Jabat Zakat pun masuk duk hentam kita. Lepas ni mereka tak boleh hentam saya ada kabel sekarang. Mereka hentam saya hantar pergi kat CEO Jabat Zakat pun, jangan main. Jadi tuan-tuan, dia mudah lah. Bila kita timbulkan satu isu ni, kita nak jalan penyelesaian supaya mudah orang. Saya harap abang ni daripada Jauhar ni dilantik sebagai gantikan Ruslin tu, gantikan media korporat dan penerangan dari Kedah. Sebab dia ni bagus. Sebab dia cara penerangan dia ni, dia boleh selesaikan masalah. Bukan kita telefon orang nak maki, hang sepa duk kata kat Jabat Zakat je ni, hang bodoh ke apa ke, hang nak kena kata dah. Dia tanya, dia telefon, dia tanya abang apa masalah, boleh settle masalah apa benda, abang dah check sampai mana. Tu orang bagus tuan. Ni orang bagus, macam mana saya dapat tolong, okey saya nak bagi tahu macam ni. Ni orang bagus, ni contoh orang bagus. Orang macam ni kena angkat naik. Orang macam ni kena angkat naik. Ni CEO Zakat Kedah kena angkat naik dia sebagai media korporat dan penerangan. Baru orang susah semua faham. Sebab dia menyantuni. Orang yang menyantuni orang ni. Dia menyantuni orang. Lepas tu dia ada orang kata apa? Ada sifat nak menolong. Jadi dia bagi clear. Dia bagi clear. Benda hak tak clear, dia bagi clear. Benda ni sebenarnya senang ya tuan. Benda ni sebenarnya mudah ya. Benda ni mudahnya dan mekanisme ni dah ada dah sebenarnya. Tapi penyampaian orang tertentu tu tak kena. Daripada masa saya buat live kali pertama, mereka kata apa? Awak ingat orang Zakat ni tak ada kerja lain, tak ada keluarga. Jadi benda ni tak boleh selesai. Dia akan jadi orang lagi marah. Orang jadi marah. Amboi awak cakap macam tu. Lepas tu kali kedua saya buat live, dia kata apa? Apa benda tu? Macam-macam lah. Tadi buat live kata lepas orang kalah mesin judi pun nak pergi minta zakat, nampak? Benda ni semua takkan settle. Bila kita duk keluar ayat-ayat hak nak boleh bergaduh ni. Ayat-ayat hak duk nak boleh bergaduh ni, dia tak boleh nak settle. Dia bila timbul satu isu, kita nak selesai. Jadi tuan-tuan, saya dekat sini saya nak mohon maaf ni untuk ni ya, untuk Zakat Negeri Kedah ya. Saya nak mohon maaf kepada CEO. Nama saya tak tahu lah tuan-tuan, kepada CEO Zakat Negeri Kedah dan juga Pusat Zakat Negeri Kedah lah. Saya nak mohon maaf kalau saya ada tersalah silap terkilaf daripada segi fakta. Jadi ni tuan-tuan share pakat share supaya orang semua dapat tahu. Ni saya nak bagi tahu. Zakat negeri lain tak tahu, depa tak call lagi, tak apa. Lepas ni viral video depa call lah. Ni call minta-minta orang hak call ni orang hak bagi bagus lah kan. Orang hak bagi bagus hak senang. Supaya senang nak sampai pada umum senang. Sebenarnya benda mudah cara dia terang kat saya tu tuan-tuan, tak sampai setengah jam. Dia telefon saya tak sampai setengah jam, dia terang tu kira boleh faham. Dia kata macam ni. Kira benda terjawab lah. Kita nak soalan hak kita. Bukan kita nak berdebat. Kalau kita nak berdebat, buat satu pentas kita debat. Kita debat. Kita nak bila kita bagi tahu satu masalah, apa langkah penyelesaian. Itu yang pentingnya. Kita nak dengar langkah penyelesaian. Bukan nak pergi dengar hang nak cakap pasal hang ada keluarga nak jaga. Bukan nak kira hang nak cakap kurang-kurang ajak ni. Kita nak tahu langkah penyelesaian ni. Orang susah. Orang sampai nak bunuh diri lah apalah. Tolong share tuan, tolong share. Nama hak call saya tu saya tak tahu, tapi dia daripada Jauhar. Dia daripada Jauhar. Nanti ni tuan-tuan tolong share dulu, nanti 1,000 boleh 1,000. Nanti kita akan buka topik ni. Tapi saya puji tuan-tuan, saya puji dia memang menyantuni, seseorang yang menyantuni. Nanti kalau saya tahu nama dia, saya nak selidik lah kan. Orang macam ni kena angkat. Orang macam ni kalau duduk kat tempat dia, sebab dia letak diri dia dekat tempat orang susah.
Bila dia letak diri dia kat tempat orang susah, kan, dia bagi penerangan tu, kita kalau tuan-tuan dengar lagi, tuan-tuan pun jadi macam, macam ni sebenarnya proses dia. Tak susah tuan-tuan. Tak kata tuan-tuan kena pergi cari, mereka pergi cari tuan-tuan. Tapi ada kaedah dia lah. Kan, ada kaedah dia. Bukan kata tuan-tuan kena pergi cari mereka. OKU dan warga emas boleh mohon zakat. Semua orang boleh mohon. Bukan tuan-tuan kena pergi cari mereka pergi cari tuan-tuan. Lagi tuan-tuan dengar bagi faham. Dengar bagi faham, saya akan bagi nombor telefon. Orang-orang ni akan pergi cari tuan-tuan. Mereka ni mereka punya proses dia. Senang, mudah dia habak. Dia habak semua daripada A sampai Z. Jadi kita faham ni sebenarnya. Ni duk ajak kita berlawan. Kena maki, lawan kan Syafiq Alim. Syafiq Alim akan kira apa? Dia nak maki. Jadi tolong share tuan. Tolong share. Jadi nanti kita up. Tapi saya nak kena minta izin dia dululah. Up gambar dia. Orang macam ni kena angkat kan. Ganti Roslin tu bangang. Tak boleh buat apa. Kang tiba dia kira nak ni. Bila nak visi tak boleh. Visi tak boleh. Roslin tu kan dia kira apa? Dia tak boleh nak solve masalah. Dia mencipta masalah lagi dah. Orang-orang macam abang ni bagus, dia ada ni. Dia sampai call CEO zakat tau. Dia sampai call CEO zakat. Bagus tuan, maknanya sebab tu orang. Bila dia menyantuni orang, hati dia ni duduk pada orang susah. Jadi dia buat macam-macam cara lah. Dia buat macam-macam cara untuk nak bagi kaedah, nak bagi senang. Jadi orang macam ni yang bagus ni. Okey tuan, 500 tak apa kita start. Okey, pasal isu zakat tuan. Isu zakat ni untuk negeri Kedah. Tuan dengar bagi betul ya. Ni untuk negeri Kedah. Apa nama ni, negeri lain saya tak tahu. Ni negeri Kedah saya bagi tahu. Jadi yang pertama tadi saya bagi tahu saya mohon maaf kepada Pusat Zakat Negeri Kedah dan juga CEO Zakat Negeri Kedah. Okey tuan-tuan, untuk pejabat zakat ni kenapa tak buka? Kenapa tak buka? Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan lah, semasa apa nama ni PKP fasa pertama, apa nama ni Pusat Zakat Negeri Kedah telah pun membuat satu surat lah. Membuat satu surat supaya permohonan untuk kaunter di seluruh negeri Kedah. Tetapi tidak diluluskan. Maksudnya mereka dah hantar surat dah. Pusat Zakat Negeri Kedah dah hantar surat dah kepada Jabatan Perdana Menteri, tetapi tidak diluluskan. Atas sebab apa tidak diluluskan? Dia tidak diluluskan kerana institusi zakat tidak termasuk di dalam essential service seperti institusi kewangan. Itu yang pertama je lah. Yang keduanya, dalam telefon tadi saya bagi bercakap dengan dia kata pusat kaunter zakat ni tidak dibuka kerana mereka ada jalan lain, kaedah lain. Maknanya amil boleh pergi cari orang susah. Macam bank tak boleh. Betul ke tuan-tuan? Bank tak boleh. Bank manager tak boleh pergi cari tuan-tuan di rumah. Maknanya dia kena, bank memang ada di situ ya. Jadi dia ada kaedah yang kedua. Bila dia ada kaedah yang kedua, disebabkan itulah kaunter itu tidak dibenarkan buka. Mudah tak tuan-tuan? Senang bagi tahu macam tu. Kami sebenarnya dah buat surat dah. Dia dah buat surat, depa dah hantar pada PKP fasa pertama. Dia tulis ni, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah memohon kepada Majlis Keselamatan Negara untuk beroperasi membuka kaunter di seluruh negeri Kedah tetapi tidak diluluskan kerana institusi zakat tidak termasuk dalam essential service yang lain saya tambah. Walau bagaimanapun, Lembaga Zakat Negeri Kedah LSZK telah menyediakan kemudahan untuk pembayar zakat dan pemohon bantuan zakat berurusan dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah tanpa perlu melalui kaunter sepanjang tempoh PKP ni. Ini yang dia nak bagi tahu. Okey, jadi ni tuan-tuan kena dengar. Okey. Dia ada dua kaedah tuan-tuan. Satu adalah secara online. Jadi online ni tuan-tuan boleh dapatkan di Jom Zakat, jomzakatkedah.com.my. Jomzakatkedah.com.my ni untuk online lah. Dan juga asnafk.com.my. Ni kita tahu dah, kita sedia maklum pasal online. Yang keduanya tuan-tuan, Pusat Zakat Negeri Kedah ni dia bagi tahu depa ada lantik orang. Depa ada lantik orang. Nanti saya bagi tahu pada tuan-tuan, dia ada lantik di setiap daerah. Di setiap daerah ni dia ada lantik seorang untuk walaupun pusat zakat daerah ni tutup, tapi dia ada nombor telefon. Di setiap daerah ni ada anggota petugas yang ditugaskan untuk jaga daerah daerah dia. Jadi dia ada bagi tahu lah dia ada bagi nombor pada saya. Sekejap saya akan bagi pada tuan-tuan lah. Jadi dia mudah.
Dia mudah je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak perlu, sebab apa dia bagi tahu saya lah. Apa nama saudara ni bagi tahu saya. Petugas-petugas yang ditugaskan untuk bahagian zakat ni, mereka telah diberikan satu surat kuasa. Maknanya dia boleh lepas sekatan PDRM. Tuan-tuan tak perlu pergi cari dia. Tuan-tuan tak perlu pergi cari dia, tapi apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan call dia untuk cari tuan-tuan. Tu sebenarnya. Tapi hari tu masuk dalam live kita maki bukan main ni. Ni betul tu saya kata saudara dia bagus. Maknanya depa ada surat kuasa. Depa ada satu surat kuasa, maknanya depa dilantik oleh pusat zakat untuk nak cari orang susah. Jadi tuan-tuan tak perlu pergi cari dia. Tak perlu pergi cari dia. Dia akan cari tuan-tuan. Macam mana kaedah dia akan cari tuan-tuan? Ni dengar ni saya bagi tahu. Okey, ni saya bagi tahu macam mana kaedah dia nak cari tuan-tuan. Okey, ni orang Langkawi. Orang Langkawi. Ambil nombor telefon ni. Orang Langkawi. Orang Langkawi ambil nombor telefon ni. 019 475 3135. Ni orang Langkawi. Langkawi 019 475 3155. Ni untuk orang Langkawi. Jadi orang Langkawi, sebab mereka ada kuasa. Dia ni ada kuasa. Dia boleh lintas sekatan. Dia akan pergi pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu cari dia. Dia pergi cari tuan-tuan. Okey, untuk kubang pasu. Untuk kubang pasu. Untuk kubang pasu ni orang susah ambil nombor. Telefon dia. 019 496 7255. Kubang pasu. Ni kubang pasu tuan-tuan. Kata mereka pergi cari, tapi bagi nombor suruh cari. Tak, bukan. Tuan-tuan telefon dia. Tuan-tuan telefon dia. Dia mai kat tuan-tuan. Dia mai kat tuan-tuan. Ni 019 496 7255. Ni kubang pasu. 496 7255. Jadi orang susah kubang pasu ambil. Lepas tu padang terap. Padang terap tuan-tuan. Padang terap 019 517 2155. Ni padang terap. Lagi sabar. Saya bagi semua. Ni padang terap. Okey, pokok senar. Pokok senar 019 5186 155. Ni pokok senar. Apa nama? Pendang 019 4123 155. Pendang. Apa nama? Alok Start. Alok Start 019 573 9155. Alok Start. Okey. Ni alok Sik 019
410 4255. Ni Sik Yan ni bersepak pula dah. Duk bergaduh, berkicap tak berkicap ni. Tak payah duk bergaduh, berkicap tak berkicap ni. Tak apa ni. Dapat duit nanti pi beli kicap. Tak payah duk gaduh lah. Bak kicap tak berkicap. Dapat duit nanti beli kicap. Ni kita nak ni dulu. Yan 019 480 4155. Ni Yan. Jadi banyak ni lah. Kuala Muda. Ni siapa dia bagi ni? Ni duk ada banyak ni. Amizi Amit ni bagi. Tak payah duk type ni. Okey, jadi tuan-tuan pi call atau WhatsApp ya depa. Ni ada orang bagi dah, Amizi Majid ni. Jadi apa nama ni? Tuan-tuan call ya depa ni, ada nombor saya pin. Alhamdulillah, tak payah duk type panjang-panjang. Tidak mampu saya jenuh type. WhatsApp dan call jadi apa nama ni, depa akan pergi cari tuan-tuan. Saya dimaklumkan bahawa apa nama ni, depa pergi cari tuan-tuan. Depa pergi cari tuan-tuan, bukan tuan-tuan cari depa. Jadi sebab tuan-tuan tak ada autoriti. Tuan-tuan tak ada autoriti untuk langgar kawasan, untuk pi jalan merata lagi kena tangkap masalah. Jadi tuan-tuan call, depa pergi cari tuan-tuan. Ni yang dimaklumkanlah oleh orang ni, saudara ni. Jadi saudara ni bagus, dia boleh patut dilantik sebagai bahagian penerangan. Dan juga tuan-tuan, dia bagi kat saya surat yang dihantar kepada Sultan Kedah. Dia ni betul orang kata bagus tuan-tuan. Tu orang kata dia ni bagus. Jadi dia dah bagi tahu dekat sini pusat zakat Negeri Kedah ni ni lupa tuan-tuan untuk pendeposit baru. Sebelum surat ni Okey, untuk pendeposit baru tuan-tuan untuk pendeposit baru tuan-tuan boleh bayar di mesin CDM. Yang ni saya, sebab saya tak boleh nak type, sekali saya bubuh dekat dalam Facebook saya. Jadi untuk apa nama ni, pendeposit baru tuan-tuan boleh bank dan gunakan mesin CDM. Jadi hari tu siapa tak beritahu, dia kata pergi bayar rumah Tok Imam tak payah bayar rumah Tok Imam kalau tuan-tuan tak erti pakai kalau tuan-tuan tak erti pakai orang panggil apa? Online, komputer tak erti pakai, tuan-tuan pergi dekat mesin ATM pergi kat mesin ATM untuk orang kata apa? Untuk bayar zakat. Untuk bayar zakat di mesin CDM. Jadi nama siapa saudara tu, dia tak beritahu nama. Tapi dia beritahu dia kerja dengan Jauhar. Jadi bagus tuan. Nanti saya share tuan gambar ni. Muka dia pun bagus. Orang yang mulia lah tengok Dia cakap dengan saya setengah jam kita boleh faham. Dia benar ni, bila timbul masalah ni, bukan kita nak bergaduh bab ni. Kita nak bergaduh tunjuk siapa betul, siapa salah, duk lawan Perli tak Perli apa segala macam. Tak penting tuan. Duk kata apa? Masuk live kita duk abang kata kita peniaga minyak dak tak minyak dak tu, semua tu benda tu tak penting. Yang pentingnya adalah solution. Bila timbul satu masalah, apa solution dia? Jadi tu saya kata saudara ni dia ada sifat yang boleh dijadikan sebagai media korporat dan penerangan. Dia boleh jadi media korporat penerangan sebab dia orang kata apa, dia menyantuni orang, lepas tu dia boleh bagi tahu daripada A sampai Z. Jadi kita tahulah, rupa-rupanya tak ni tuan-tuan, saya gila babi pi langgar pi ambil borang. Padahal dia tak payah, hak kawan tu itu saja kita nak try. Rupanya lagi mudah cerita. Duduk di rumah tak payah pergi mana-mana. Telefon, "Cik, saya ni susah. Nasi tak ada nak makan, toyu pun tak ada, tak berkicap lah ni Tadi duk sembang berkicap, dah tak berkicap lah ni. Telefon depa, satgi depa pegawai Jauhar tu faham tanggungjawab problem solver. Tahniah buat beliau. Ya betul Abang Fazli ni kita doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia ni dilantik menjadi pegawai penerangan. Baru dia
Dia ni baru mudah. Jadi tuan-tuan tadi kalau duduk di rumah, tadi duduk sembang berkicap tak berkicap kan. Telefon dia ni, cik, saya ni dah lama tak berkicap ni kan. Sekali dia hantar pegawai mai. Jangan duk berkicap muka dia pula tu. Dia hantar pegawai mai. Okey tuan-tuan, dia benda ni dia bagi tahu saya, dia kata benda ni lagi mudah. Okey. Dia proses dia macam ni. Ni saya ingat-ingat lupa tuan-tuan. Kalau ada orang pejabat zakat minta tolong tegak jangan duk terus. Kalau kata buka kaunter zakat, dia kata apa efek buka kaunter zakat? Buka kaunter zakat ni tak ada masalah dia kata. Bukan masalah pasal nak jaga keluarga, tak mau jaga keluarga COVID-19, tak ada masalah apa. Sebab apa kelebihan kalau tak buka ni dia kata. Kalau buka kaunter dia kata, tuan-tuan pergi ambil borang, pergi ambil borang, lepas tu borang tu hantar di sana, depa akan minta recommendation daripada Amil tak silap saya. Jadi dia jadi 2 kali kerja. Dia jadi 2 kali kerja. Jadi cara ni lebih mudah dia kata. Cara ni lebih mudah sebab Amil sendiri yang akan bagi kelulusan kepada pemohon baru. Maknanya Amil akan turun sendiri, pi allocate tuan-tuan telefon abang tak susah dia mai kan. Dia mai jumpa, lepas tu dia terus buat kelulusan, hantar ke pejabat untuk kelulusan terus. Dia terus buat recommendation, hantar ke pejabat, terus buat kelulusan. Kalau tidak sebelum ni dia punya proses dia borang ni submit kepada pejabat. Lepas tu pejabat akan panggil Amil apa benda, saya perlu lupa dah, lebih kurang tu dia akan refer dengan Amil untuk recommendation tak silap saya. Dia sebut. Jadi dia jadi 2 kali kerja. Jadi hak ni dia cepat sikit. Dia cepat. Maknanya dia terus direct. Maknanya Amil terus allocate tuan-tuan telefon dia terus pi. Dia terus pi pada tuan-tuan, dia terus buat ni, terus hantar ke pejabat untuk buat kelulusan. Lagi mudah dengan cara yang tu. Jadi penerangan macam ni adalah penerangan yang terbaik. Maknanya orang tahu, sebab apa tak buka kaunter? Bukan sebab nak jaga keluarga, bukan sebab nak penolong Amil, bukan sebab nak takut COVID, tapi nak percepatkan proses. Kalau buka kaunter, proses ni dia jadi lambat sikit. Jadi orang akan faham, patut penerangan bagi itu. Kalau buka kaunter ni sebenarnya satgi dia jadi 2 kerja. Dia jadi 2 kerja sebab satgi dia nak kena refer balik dekat penolong Amil. Jadi lah ni dia pun nak bagi cepat supaya bantuan ni cepat sampai pada waktu PKP ni, direct terus dengan penolong Amil. Baru kita faham. Rupanya dia pergi kepada penolong Amil. Jadi proses kelulusan ni lebih cepat sebab penolong Amil nanti terus akan hantar pergi dekat pejabat zakat untuk buat proses kelulusan. Jadi dia dah pergi check siap dah. Jadi tuan-tuan nampak di situ. Itulah pentingnya penerangan. Pentingnya orang yang nak bagi penerangan. Jadi tuan-tuan. Ini macam baru tulis, barulah tak ada isu kalah mesin pergi minta zakat. Jadi baru orang faham. Jadi orang kata baru benda ni sampai. Jadi tuan-tuan tadi dah ada nombor ni dah ada nombor yang di-share oleh Amizi Majid ni. Esok tuan-tuan pakat telefon. Tuan-tuan pakat telefon. Dia memang tak buka tapi setiap daerah tu dia ada pegawai. Pegawai ni duk ada. Pegawai ni duk ada jaga. Jadi tuan-tuan jangan risau. Jangan kata birokrasi memeningkan. Saya lah ni kroni CEO. Siapa tak layan tuan-tuan bagi tahu saya. Tuan-tuan duk daerah mana, saya telefon dia tak main rumah. Tuan-tuan bagi tahu saya mengadu. Saya kabel cekang. Ya men. Saya hantar saya hantar ni tuan. Macam mana ni ada masalah di Yan ni. Dia habang kata dia susah tak makan ni tapi dia pun tak main rumah dah. Saya terus hantar. Saya hantar direct tuan-tuan. Ni dia ambil kabel. Main. Jangan main kata. Nari Kedah perlukan bantuan tali untuk ikat perut. Main. Kalau depa tak layan tuan-tuan bagi feedback dekat inbox saya. Esok tuan-tuan bakat call, depa tak layan, tuan-tuan bagi tahu inbox, saya terus hantar kat pegawai ni. Dia dengan CEO dia kata kamcing dia dah. Dia siap nak bagi nombor CEO kat saya tadi. Saya kata tak apa. Lagi saya komplain terus direct. Ni main. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan minta lo. Minta lo. Pandailah buntut dia orang nanti. Dia memang pandai dengan petah rasanya. Tak perlu nak kik-kik bagai. Siapa dia ni? Mempuh fikir dia. Tak payah layan dia. Hak mana negatif ni kita tak payah layan. Cantik ni. Darawi Haji Kamarudin cakap. Cantik. Jadi kalau kata hak tak layan, hantar main laporan. Kita hantar pergi direct terus. Jadi tuan-tuan jangan risau. Sebab apa? Okey, sekarang ni yang dia bagi tahu statistik dia bagi tahu. Dia hantar dekat saya, dia kata pejabat zakat sehingga ke hari ini telah pun mengeluar 7 juta bagi tujuan agihan segera dan persediaan menghadapi sebarang kemungkinan COVID-19. Selepas itu ni saya sikit-sikit
Sikit-sikit pejabat zakat juga telah mengagihkan 57,600 kampik beras, 172,800 tin sardin kepada 576 buah masjid di negeri Kedah yang menjadi pusat bekalan makanan fakir miskin. Ini tuan-tuan boleh pergi ambil di masjid-masjid. Agihan tambahan kepada 17,280 set agihan bulanan terhadap bekalan makanan sedia ada. Lepas tu untuk 74,880 buah keluarga yang terjejas terputus bekalan makanan disebabkan oleh perintah PKP. Lepas tu dia ada bagi sumbangan kepada hospital. Sebanyak 340,000 untuk membeli 3 unit alat bantuan pernafasan ventilator bagi tujuan penempatan mangsa COVID. Lepas tu dia ada beli PPE, personal protective equipment untuk petugas-petugas keselamatan. Semua ni dimaklumkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Lepas tu semua bantuan bulanan kepada 15,364 orang keluarga dipercepatkan dimasuk pada bulan Mac lah. Lepas tu dianggarkan lebih daripada manfaat kepada 90,000 buah keluarga. Ni dia ada bagilah semua ni. Jadi itulah dia punya komitmen untuk ni. Tak ada apa dah. Jadi dia dapat sumbangan daripada agensi korporat 500,000 juta. Teruskan bantu maklumat zakat. Nanti postlah kat FB. Hantar mai kalau tak dapat maklum balas. Ya betul ya. Tu saya akan hantar kepada mereka-mereka kalau kata ni tuan-tuan ada nombor tadi tolong pergi ya. Bro tolong bagi tahu pegawai BSN seorang wakil pergi tanya seorang orang yang beratok panjang tu takut dah beratok sampai kaunter ni tak ada kena mengenal dengan BSN tunggu sat dulu. Ini tentang zakat dulu Okey, jadi tuan-tuan itulah tentang zakat. Jadi semua nombor telefon ada, tuan-tuan tak perlu pergi cari. Depa akan pergi cari tuan-tuan. Depa akan pergi cari tuan-tuan. Jadi tuan-tuan telefon depa pergi cari. Jangan duk pandai-pandai. Macam hari tu ada cakap masuk dalam live dia kata pergi cari rumah Tok Imam Tak payah duk buat pandai-pandai. Tuan-tuan telefon dia. Salam Fik, baru masuk je ni. Topik apa malam ni? Topik isu zakat. Jadi kadang-kadang dah jadi isu viral. Baru pakat-pakat buka mata. Tadi dia bukan buka mata tuan. Ni dah lama. Mereka dah start daripada bulan Mac. Tetapi penyampaian tu tak kena. Masa saya bunyi pada bulan Mac tu, mereka dah start dah. Kalau ikutkan surat yang mereka hantar maklum balas kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah ni, saya tengok bulan Mac. Jadi maknanya start daripada bulan Mac tu, mereka dah buat dah kerja. Tetapi masalahnya orang yang menerangkan tu. Orang yang menerangkan tu dia tak erti nak bagi penerangan. Bila dia tak erti nak bagi penerangan tu yang jadi cacah merbah. Dia jadi kita wujudkan Asnaf Care siapa nak salurkan dana COVID. Boleh hubungi dia ada bagi nombor 2 pegawai dia. 2 pegawai untuk siapa nak salurkan dana ni. Dia ada bagi nombor 2 pegawai talian khas. Ni 019 409 2495. Ni untuk penyumbang Ni untuk penyumbang. Tuan-tuan boleh ambil nombor telefon ni 019 409 2495. Lepas tu satu lagi nombor dia bagi 019 596 2155. Ni dia bagi. OKU dapat tak? Dapat. Tuan call lah. Tuan call je. Call je, mereka akan mai cari. Mereka akan mai cari. Itu yang saya dimaklumkan lah oleh pegawai Johor tadi tu. Dia buat call je, mereka mai cari. Tak perlu kita pergi cari mereka. Kita call, mereka mai cari kita. Jadi tuan-tuan, saya lah ni kabel besar dalam zakat saya beritahu. Jadi siapa yang tak dapat maklum balas tu bagi tahu saya. Nanti saya akan hantar laporan kat pegawai Johor ni. Dia akan hantar kat CEO zakat. Di kawasan mana tu bagi semua. Ni untuk negeri Kedah. Negeri lain saya tak tahu. Ni untuk negeri Kedah. Jadi kalau ada masalah, kalau ada adik-beradik belajar tak dapat bantuan zakat, tak apa, telefon.
Ni dia kata kadang-kadang dia bagi tahu kat saya, kadang-kadang di peringkat daerah tuan-tuan tak dapat, dia kata, tapi sebenarnya bukan tuan-tuan tak dapat, tetapi tuan-tuan kena rujuk dengan negeri, lebih kurang macam itulah. Lebih kurang itu dia bagi tahu saya. Kadang-kadang dia kata di peringkat daerah ni tuan-tuan tak dapat, dia kata, tapi bukan sebenarnya tuan-tuan terus tak layak untuk dapat zakat, dia kata. Dia bagi tahu saya tadilah pegawai Jauhar tu. Dia kata kalau tuan-tuan tak lulus di peringkat daerah ni, sebenarnya tuan-tuan boleh mohon di peringkat negeri, lebih kurang macam itulah dia cakap. Tak apa, tuan-tuan tuan-tuan telefon dulu. Tuan-tuan telefon dulu, tanya. Dia kata saya kalau macam itulah lebih kurangnya. Maknanya tak semestinya di tapisan daerah tu ya. Dia ada tapisan yang seterusnya. Johor tu apa Fik? Saya pun tak tahu tambah. Saya tahu sebut ya. Tapi saya rasa saya macam pernah ada sijil Johor. Ya, tengok. Saya pernah pergi kursus dulu haji dengan dia. Dengan Jabatan Johor ni. Betul. Saya ada sijil dengan mereka. Ingat apa? Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Johor. Nak tunjuk tuan-tuan. Saya ada kursus dengan mereka, ingat apa? Masa saya kerja tu. Saya ada kursus dengan mereka di Komplek E Putrajaya. Di Komplek E Putrajaya. Adik aku belajar ekonomi muamalat. Masa ambil borang dah kena reject sebab bukan pengajian agama. Macam saya dululah. Saya bagi tahu dia dulu masa saya jatuh dulu. Saya kata yang saya marah sangat ni sebab dulu masa saya jatuh saya kata dia. Saya pergi berjabat zakat masa tu. Saya pergi dengan mak saya lah pada waktu tu. Pipi. Kita tanya dia. Kita cakap kita belajar semua. Dia suruh kita balik. Oh, itu yang saya kata memang panas lah. Tapi tadi pegawai tu cakap dengan saya. Dia cakap lah. Dia kata kat saya kalau jadi macam tu dia kata dah check dengan pihak negeri lah. Maknanya tuan-tuan check dengan pihak negeri tu. Tapi kalau kata tuan-tuan alami apa yang saya alami macam dulu tu. Jadi tuan-tuan beritahu saya. Tuan-tuan beritahu saya akan maklum kat mereka. Saya akan maklum kat mereka. Nombor yang ada dia tiada dalam perkhidmatan. Talian tengah sibuk. Pegawai sedang bercuti. Harap maaf. Yang mana satu tu? Nombor mana satu? Nombor yang ada dia tiada dalam perkhidmatan tu nombor yang mana satu? Nombor yang mana satu? Bagi tahu. Nombor yang mana? Daerah mana yang Tuan Iranto Marcelo call tu? Daerah mana punya nombor? Yang tak ada dalam perkhidmatan. Kena bagi tahu Dan apa kita akan bagi maklum kat depa. Kita akan maklum pada depa lah. Nombor mana hak boleh call, nombor mana hak tak boleh call. Sebab depa ada authority tuan. Yang saya tahu depa dapat authority. Depa dapat authority untuk menjalankan tugas semasa PKP. Jadi sibukkan mereka. Sibukkan mereka. Jadi pakat-pakat call. Kami bukan orang senang. Muhammad Atif Anaki. Tak apa tuan, nanti saya akan bagi nombor, nanti PM saya kat tepi. Saya akan tanya pegawai Johor ni. Talian wakil PPZ ni ada tempoh-tempoh masa tertentu kan. Call pagi esok lah kan, call malam ni. Call malam dia pun nak rehat juga. OKU boleh mohon ke tak? Saya tak tahu OKU, saya rasa boleh kot. Try call dulu. Call, saya bukan pegawai yang terlibat dengan zakat. Call dulu. Saya dah tolong tuan-tuan. Saya dah cari apa segala ini. Bukan saya cari. Mereka cari saya. Mereka cari saya. Mereka dah bagi maklumat apa segala ini. Jadi tuan-tuan esok telefon dia. Jangan tanya saya. Saya tak ada maklumat tu. Saya tak ada maklumat tu. Tak ada dekat saya. Maklumat tu ada dekat mereka. Jadi yang saya tahu dia bagi tahu telefon je. Mereka pergi cari. Itu ya. Tak pasti kenapa adik tuan tak dapat. Saya dulu belajar poli, ambil data processing pun dapat bantuan yuran fisabilillah. Tak tahu nak kata yang tu. Saya dulu mekatronik, saya rasa pernah dapat kot RM1,000. Saya ambil mekatronik tu dapat, saya rasa masa saya duduk JMI tu. Saya dapat dekat zakat Kedah RM1,000 untuk yuran pendaftaran. Untuk yuran pendaftaran. Kabel besar daripada kabel fiber optik ke bang? Duk buat serabut apa lagi? Ni. Siapa dia ni? Masuk asnah boleh dapat. OKU masuk asnah boleh dapat.
Kan, OKU masuk asnah boleh dapat. Okey tuan-tuan, tu adalah pasal zakat. Saya rasa tuan-tuan dah clear dah. Tuan-tuan dah clear dah. Okey, jadi tuan-tuan pasal mesej si pasal apa segala macam ni. Okey, pasal mesej si Ruslin tu ada satu orang pergi call. Tapi dia tak bagi tahu dia kerja mana. Dia petang tadi. Dia kata kat saya pasal kes Pak Ak, keluarga Pak Ak ni. Tu saya kata masalah orang hak menerangkan ni dungu, dia jadi masalah habis jadi orang gaduh habis. Okey, pasal kes Pak Ak ni, jadi zakat pernah tawarkan kepada dia untuk dia berpindah rumah. Untuk pindah lah. Tapi zakat dia ada bagi rumah. Macam kalau kata tuan-tuan ada tanah, tuan-tuan boleh apply untuk buat rumah. Tapi kalau tuan-tuan tak ada tanah, dia kata depa ada sediakanlah rumah yang untuk tuan-tuan pindah. Untuk tuan-tuan pindah pergi ke situ. Tapi keluarga ni dia tolak. Maknanya macam Ustaz Abid Liu, dia punya kapasiti dia adalah awam. Bila dia kapasiti dia awam, dia boleh ambil mana-mana rumah ikut suka dia nak pergi sewa atau mana pun. Jadi bila kata yang melibatkan kerajaan negeri ni, kawan tu beritahu saya tadi, saya tak tahulah, mungkin orang zakat boleh bagi penerangan kat dalam ni. Dia kata dia ada sediakan rumah, tapi rumah yang zakat sediakan dia. Jadi keluarga tu tak berminat. Jadi bila tak berminat, tu yang jadi masalahnya, menyebabkan mereka tak berpindah. Benda ni dah masuk dalam paper. Ni tu orang kata tuan-tuan, daripada segi penerangan. Daripada segi penerangan yang jelas. Yang jelas supaya umum faham. Bukan duk pergi kutuk Ustaz Abid Liu. Bukan duk pergi kutuk dia. Macam kata Ustaz tak tahu apa-apa. Tapi penerangan jelas. Tuan, sebenarnya kita dah buat kerja dah. Kita dah buat kerja, tetapi okey, dia zakat dia ada kriteria-kriteria yang tertentu. Maknanya kalau tuan ada tanah, tuan boleh apply untuk buat rumah. Macam tu tak silap saya, dia cakap. Saya silap-silap saya minta tuan tegur. Jadi kalau kata untuk sewa rumah ni, dia ada tempat-tempat tertentu dia yang mereka bagi kan. Jadi orang kata apa, macam Ustaz Abid Liu, dia adalah kapasiti dia bebas. Kapasiti dia bebas, dia boleh pergi tak mana-mana. Dia boleh pergi tak mana-mana. Sewa rumah 3,000 pun tak ada masalah. Sebab dia bebas. Dia nak ambil tak mana pun tak apa. Jadi kalau kata kita bagi penerangan macam tu, orang marah tak? Orang tak marah, tapi bila bagi penerangan duk hentam kawan tu, itu yang menyebabkan umum marah. Jadi tu saya kata sepatutnya di bahagian-bahagian ni yang melibatkan kebajikan masyarakat ni, kena lantik orang hak yang bagus. Orang hak bagus. Ganti buanglah Ruslin ni. Lantik tu. Hak pegawai Johor ni pergi jadi media tu. Kata Mukris nak pilih orang. Jangan pilih disebabkan dia viral video. Pilih disebabkan dia punya keterampilan diri dia dan juga kelayakan diri dia. Bukan dia buat video RM5. Lepas tu, ambil dia jadi bahagian media korporat dan penerangan. Tu jadi gila babi. Betul perlu tanah untuk bina rumah kepada asnaf atau ada surat kebenaran. Member hari tu muamalah rumah kita cari zakat bagi sebulan 500 untuk rumah sewa. Pusat zakat hantar pergi pokok senah. Pokok senah jauh tu. Syafiq ada mana? Saya duduk ada di Kedah. Jadi tu penerangan yang diberi. Kalau penerangan yang macam tu, orang boleh accept tak tuan-tuan? Orang boleh accept. Tapi kalau penerangan yang macam Ruslin tulis tu, orang boleh accept tak? Marah kan? Tentang marah. Saya marah. Jadi kena gantilah, saya rasa. Gantilah hak media korporat ni. Jadi untuk negeri lain, saya tak terima lagi. Tuan-tuan, viral lah video saya kat negeri tu, mungkin dia pun akan call. Negeri lain saya tak tahu. Syafiq mana hang? Ni duk ada tang ni. Roy Frankie, siapa dia ni? Jadi negeri lain saya tak tahu tuan lah. Zakat Selangor TikTok ya, zakat Selangor memang daripada dulu Mana nombor tadi Syafiq ni duk ada kat Amizi Majid ni, saya pin ni. Pusat zakat daerah daerah semua ni. Memang gila babi RM5. Ya tahu tak apa? Sepatutnya orang hak viral video dia bukan tuan-tuan pergi tengok dia punya dia LinkedIn. Dia ada LinkedIn kan, pengarah media korporat dan penerangan negeri Kedah. Jadi tuan-tuan cuba pergi tengok kelayakan dia. Kelayakan dia bukan ada kelayakan apa pun. Jadi itulah yang jadi merapu tu. Sepatutnya bila nak lantik seseorang, bukan disebabkan dia viral. Nampak sangat lantikan politik. Disebabkan dia viral, orang waktu tu orang kata apa? Orang share video dia banyak, lantik dia sebagai dia panggil apa? Pengarah ke apa dia? Bahagian media korporat dan penerangan. Jahanam .
Kan, patutnya kalau nak lantik seseorang tu, yang pertamanya dia kena ada keterampilan diri lah. Kan, yang keduanya dia kena ada kelayakan. Kan, ini cakap pun tak faham. Saya cakap pun tak faham kan. Macam mana? Kan, cakap tak faham, sebab tu dia bubuh dalam Facebook, dia tulis pun orang tak apa nak faham. Kan, RM5 tu memang gila. Siap buat dengan muka ngenyeh, akai ada akai. Amboi ayat. Saya kenal dia masa di rantau tu. Dia nak turun kempen di rantau. Kita memang duk tunggu dia turun lah. Lepas tu dia boleh buat video, saya nak keluar kempen, tak boleh orang nak katok saya. Padahal orang lain duk kempen tak ada masalah apa pun. Cuma kursi tak ada lah. Kosong lah pada waktu tu. Kena ada ilmu, ya betul. Pegawai zakat mana yang pergi beli simulator golf tu? Tu saya tak tahu. Orang yang Tuan Syafiq cakap tu orang hebat, Al-Hafiz apa dia yang Johar ni. Johar ni hebat, dia memang hebat pun. Patut dia kena lantik jadi pegawai ganti hak yang pengarah media penerangan Kedah lah ni, merapu. Tu yang jadi kecoh. Oi, kecoh tuan, disebabkan kenyataan dia saja, satu Malaysia pakai hantam jabat zakat. Bukan saya seorang. Tak, saya memang duk kenal lama dah lah dengan mereka. Satu Malaysia pakai hantam sebabkan kenyataan dia saja. Kenyataan dia saja yang membuatkan orang marah. Tu orang kata, media korporat dan penerangan ni dia bahaya. Kenyataan dia buat keluar tu boleh jadi isu yang teruk. Tak semua daerah ada nombor phone kat Amizi tu. Ya. Kubang Basuh, Kota Stak, Padang Terak, Pendang, Yan, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, Pokok Sena, Langkawi. Langkawi, Kubang Basuh, Padang Terak, Pokok Sena, Kota Stak, Pendang, Sik, Yan, Baling, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baru. Ada semua ada? Semua ada? Bang, zakat rumah sewa tu kelayakan macam mana? Telefon ni bah. Telefon ni bah. Telefon hak nombor saya bagi tadi, depa akan huraikan. Cukup 12 tu. Beliau guru Quran, hafal 30 juzuk, imam di luar negara. Bagus. Adik saya 17. Saya tak ada langsung. Next topik, bazar Ramadan tak ada ke? Next topik, bazar Ramadan. Ni tuan-tuan, okey. Ni saya nak promote sikit. Tadi ada orang tanya saya. Dia tanya saya berapa saya ambil untuk cas, untuk letak banner. Facebook saya tu. Banner lah dekat wall tu kan. Saya kata saya tak letak. Mana boleh, muka saya handsome. Orang nak tengok muka saya. Saya takkan letak banner lain punya. Sebab apa saya tak mau letak tuan-tuan? Sebab saya tak tahu berapa tuan-tuan boleh dapat daripada letak tuan-tuan punya iklan dekat Facebook saya tu. Saya tak tahu berapa tuan-tuan punya outcome. Jadi saya tak berani. Sekali tuan-tuan kata Ramjadah hari ni aku bayar kat dia apa tak ada. Saya tak mau yang tu. Jadi nama saya jadi busuk. Lepas tu satu lagi, saya tak mau buang gambar saya. Sebab gambar saya ni bila orang tengok dia jadi tertarik tuan. Tertarik. Jadi saya tak mau buang gambar saya tu. Jadi kalau tuan-tuan nak suruh saya buat online marketing, boleh. Tapi dengan cara saya panggil apa? Commission per sale. Maknanya saya tolong jual. Dekat situ baru tahu outcome. Maknanya berapa saya tolong jual, berapa saya tolong promote. Lepas tu saya ambil atas commission produk lah. Yang tu saya berani buat. Jadi siapa yang yang nak minta untuk saya buat online marketing, boleh buat. Saya tak ada masalah apa. JKM dengan zakat dua perkara yang berbeza. Abang Darawi ni bagus, tak macam pagi tadi. Bagus Darawi. Setiap orang boleh bertoleransi. Setiap orang ada perasaan marah. Setiap orang ada perasaan macam-macam lah. Setiap orang kan. Jadi orang kata apa? Sebab tu kita kena bertolak ansur. Jadi bila kita dah faham, kita boleh terima. Cik orang Kelantan ke? Lorak tak pernah dengar. Kita orang Kelantan lah. Jadi jatuh cinta. Kau tengok gambar saya tu jadi jatuh cinta. Di Facebook tu. Sebab tu saya tak mau buang banner saya tu. Bab zakat Kedah settle, terbaik penyampaian sampai dan mudah faham. Jadi kita duk tunggu. Tak apa, kita akan attack. Jadi kita tak tepi ya.
Member aku dah kena dengan zakat kes tanah mereka silap buat rumah atas tanah dia. Untuk orang lain, lokasi di Kampung Teluk Gelam Jitra, tanah member aku keluasan 0.26 hektar. Tanah asal orang yang dapat tu keluasan 13 hektar. Orang besar dalam tu yang atok untuk projek rumah bantuan tu ada bau bacang dengan penerima rumah bantuan tu orang kampung kat sini juga. Aku nak atok cari dia sebab dia nak selesai dengan member aku tutup kes tukar tanah bagi kat dia yang keluasan 13 hektar tu. Cantik punya option, dia nak bagi masalah ikut cara dia. Tak apa Ajat, PM tepi. Aku lah ngamsui punya cik oi. PM tepi nanti kita pergi cari. Maaf atas kekilafan kami Tuan Haji ya. Kita sama-sama minta maaf lah. Saya pun buat silap, dia pun buat silap, semua orang buat silap. Kita ni hamba yang lemah. Boring cerita Kak Isro dah ulang-ulang. Saya layan live cik lah. Terima kasih. Pak siku lipat. Tak apa, lepas ni pi dulu. Lepas ni kontak mereka dulu. Kalau mereka tak bagi feedback, mereka pandang tuan atas bawah, tuan-tuan bagi tahu saya hantar laporan. Buat next topik, tarawih macam mana? Nak tukarkan dengan isu tu. Jadi tuan-tuan, tarawih ni saya dah hantar lah dekat Dr. Syab Wajdi, tapi saya tak tahu dia akan bunyi ke tak lah pasal benda ni. Jadi tarawih ni tuan-tuan, ada tak data zakat Perak? Kenapa zakat Perak? Zakat Perak dengar kata okey, lah ni hak dapat terima feedback Selangor Perak dengan Kedah. Hak lain saya tak tahu lagi. Perak dengar kata dapat RM400, seorang satu keluarga dapat RM400. Takkan ada masalah lagi. Nanti kalau nak data saya boleh bagi. Okey, pasal ni tarawih. Saya dah hantar tuan-tuan. Saya baca mesej saya terus sekejap tuan. Tak boleh buka lah dah. Mana dia dah? Nadi Rakyat. Aduh, sekejap tuan. Okey. Saya dah hantar ni, saya tulis ni, saya mencadangkan dari kerajaan memikirkan berkenaan soal aktiviti sukan. Adalah lebih baik memfokuskan tentang keagamaan di mana umat Islam di Malaysia akan menghadapi bulan Ramadan lagi 4 hari lagi. Saya mencadangkan aktiviti solat tarawih dibenarkan di dalam komuniti sebagai contoh di surau-surau atau dewan komuniti penduduk setempat. Yang ni yang saya hantar lah. Kepada mereka. Jadi saya tak tahu. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu, kita viralkan lagi berkenaan dengan isu ni. Harap di bulan Ramadan ni dibenarkan sembahyang tarawih tetapi di dalam komuniti. Mengikut zon lah. Kalau zon tu selamat, dia boleh sembahyang lah tarawih tapi dalam komuniti dia lah, dalam surau komuniti. Maknanya dewan komuniti ataupun surau komuniti di dalam kawasan tersebut saja. Itu yang kita minta lah. Sebab apa? Sebab kerajaan MKN dan juga KKM membincangkan berkenaan dengan aktiviti sukan untuk riadah. Maknanya benda ni tak penting sebab umat Islam hari ni 27 juta umat Islam di Malaysia hari ni nak menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tak ada orang lah. Tak ada orang lah nak pergi main apa segala macam ni. Orang nak fikir tentang nak beramal. Jadi orang kata apa, di dalam kesusahan ni dan sebagainya, hak mana dulu duk tinggal banyak pakat nak beramal bulan ni. Lagi 3 hari lagi. Jadi daripada KKM dan NKM memikirkan bagaimana untuk memberi orang riadah sukan, adalah lebih baik dengan mereka memikirkan bagaimana untuk meneruskan aktiviti keagamaan. Khususnya bagi umat Islam yang nak memulakan bulan Ramadan. Sebab tu saya cadangkan dekat situ, saya bagi tahu, saya kata saya mencadangkan supaya dibenarkan solat jemaat di dalam solat
tarawih di dalam komuniti. Maksud komuniti ni adalah dalam contoh taman. Kan kalau surau taman, dalam surau taman tu ya. Maknanya orang lain tak boleh. Kawasan luar tak boleh main masuk. Sebab orang taman dia mesti kenal taman dia. Sama juga macam surau kampung, sembahyang tarawih dalam surau kampung tu saja. Ataupun sekolah pondok. Kan dia ada sekolah pondok-pondok di kampung kan. Sebagai contohnya pondok Paya Teluk, pondok Bukit Temaga, Matar, hak mana duduk dalam kawasan kampung, boleh pi sembahyang tarawih di situ ataupun berjalan aktiviti keagamaan macam pengajian kitab dan sebagainya di pondok-pondok. Itu yang saya cadangkan. Dia tengah kira cicak kat dinding apa dia tu. Oh ni jebat. Jadi itu yang saya cadangkan. Sebab apa, macam kita tengok macam Kedah dan Kelantan. Kedah dan Kelantan ni dia duduk di dalam zon selamat. Jadi kalau dikata duduk dalam zon selamat ni, mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan sebab mereka dah mula membincang. Dia dah mula membincang berkenaan dengan aktiviti sukan. Jadi kenapa nak letak aktiviti sukan sebagai utama? Tak ada sukan tak mati kan. Tak ada sukan tak mati, tapi tak ada sembahyang mati ya. Rasa dekat pula 2 hari ni. Rasa dekat pula 2 hari ni tak boleh baca posting dengan live sejebat. Oh ni tentang jebat. Tak apa, jebat tu kita tak tepi tuan. Dia reman. Hari ni dia naik reman kot. Hari ni naik reman. Esok release lah. Hari ni dia naik reman. Esok release. Kita tak tahu DPP bagi apa. Tu tak apa, ambil pergi kat dia. Yang ni adalah soal yang berkaitan dengan solat tarawih. Jadi mungkin boleh tuan-tuan semua viralkanlah berkenaan dengan benda ni, supaya kita dapat feedback bagaimana pejabat zakat kita dapat hari ni, supaya dibawa benda ni ke atas berkenaan dengan solat tarawih ni. Kita minta untuk dalam komuniti lah, tolonglah bagi. Terbaik, saya seronok, terima kasih. Saya harap cadangan Syafiq dapat dikemukakan berjuang untuk agama Syafiq. Ya betul ya. Kita nak minta dalam komuniti lah. Kita tak meminta banyak, kita minta dalam komuniti. Sebab komuniti ni kita kenal. Bagilah orang taman kita. Kita dah duduk PKP ni, maknanya duduk dalam kawasan taman. Orang taman kenal. Jadi kalau kata buat di masjid, esok lagi nak minta solat Jumaat pula kot jadi bahaya. Tapi dalam komuniti ni tak bahaya. Dalam komuniti tak bahaya sebab orang taman dia kenal orang taman dia. Orang kampung dia kenal orang kampung dia. Jadi relevan benda ni. Relevan benda ni. Ni siapa ni? Relevan benda ni. Okey tuan-tuan itu berkenaan dengan solat tarawih. Ni ada orang PM saya tanya, suruh komen tentang tak boleh lagi Fik. Tadi pengarah kesihatan dah abang. Tak apa, kita akan teruskan cadang dan mencadang. Supaya diberikan tarawih dalam komuniti. Dalam komuniti tak ada masalah apa. Okey. Tuan-tuan, ni ada orang PM saya kat tepi berkenaan dengan isu Rohingya. Jadi ramai juga Fik dalam taman pun. Tak ada lah sampai beratus orang. Harap berpuluh orang jelah dalam kawasan taman ni. Okey tuan. COVID ni akan reda dengan doa. Dengan doa kita. Jadi kita kalau dapat sembahyang tarawih kita doa. Dekat Aceh tak ada pun. Dekat Aceh tak ada kes pun. Kat Aceh. Jadi itulah kita kena tengok. Dekat Patani saya tak tahu. Patani ada kes tak ada kes. Nanti nak kena tanya kawan. Tapi yang saya tahu Aceh tak ada. Okey, ada orang tanya saya berkenaan dengan isu Rohingya. Isu Rohingya ni saya belah bagi tuan-tuan. Saya belah bagi sebab apa? Yang pertamanya adalah mereka ni dia tak macam orang Palestin tuan-tuan. Orang Rohingya ni dia lain macam sikit. Dia punya kuah hajak dia pun boleh tahan juga. Masa saya duduk kerja anggota dulu saya tahulah. Dia punya kuah hajak dia pun boleh tahan juga. Dia punya saya Syafiq. Dia punya belagak dia pun boleh tahan juga. Dia punya orang kata duk kacau anak dara orang, bini orang pun boleh tahan juga. Ni puak Rohingya lah. Jadi orang Rohingya ni. Jadi saya belah bagilah tentang isu Rohingya ni. Depa pun duk beranak pinak dalam negara kita ni dah banyak dah. Dah banyak. Kalau kita tengok dekat tempat saya sendiri, depa dah ada syarikat kontraktor dah. Yang monopoli untuk buat dia panggil ikat bata dan sebagainya. Jadi pada pendapat saya lah. Pada pendapat saya Malaysia perlu orang kata dia tak perlu terlampau baik sangat lah. Kena fikir kepada satunya
daripada sudut kerajaan, daripada sudut apabila mereka melahirkan beranaknya anak mereka di sini dan sebagainya. Lepas tu kena fikirkan, kalau kita nak tolong orang pun kita kena fikir. Orang susah dalam negara kita sendiri pun tak tertolong. Disebabkan kita terlampau buka pintu. Terlampau buka pintu. Sebab itulah bila apa-apa sikit, Malaysia. Bila apa-apa sikit, Malaysia. Bukan kita nak kejam, tuan-tuan. Tapi kena bincang dengan negara-negara ASEAN. Mungkin ambil sana sikit, ambil sini sikit bagi perlindungan. Kalau semua nak tarik mai di Malaysia, kita pun dalam keadaan yang tuan-tuan kena faham lah ni. Bukan kita nak kejam. Kalau kita nak ambil, kita boleh ambil satu dunia. Kita boleh selamatkan satu dunia. Tapi apakah kemampuan kita? Apakah kemampuan kita? Kita kena tengok agak daripada sudut kemampuan dan juga kemudaratan. Kemudaratan dia. Tambah-tambah pula di saat kita menghadapi COVID-19 ni. Kita tak tahu bila mereka datang tu, mereka bawa balik apa. Mereka bawa mai apa. Jadi, banyak lagi negara yang boleh tawarkan perlindungan. Jadi kalau semua nak longgok di sini, tuan-tuan pergi di mana-mana. Saya bukan nak kata, tuan-tuan, pudu raya. Disebabkan kita. Orang-orang yang duk cakap ni, tuan-tuan, sebab mereka duk cakap, tolonglah umat Islam dan sebagainya. Awak hampa tak tolong umat Islam yang susah daripada segi yang ada di Malaysia ni dulu. Hampa duk kira nak buat masuk orang luar. Sebagai contohnya, saya ambil contoh, tuan-tuan. Pudu raya. Jadi apa dengan pudu raya? Dengan kota raya. Apa yang jadi dengan kota raya? Tuan-tuan pergi tengok sendirilah apa jadi dengan kota raya. Dimonopoli oleh siapa? Sedangkan Pekan Kuala Lumpur tu, ibu kota negara Malaysia, dimonopoli oleh siapa? Dimonopoli oleh siapa? Lepas tu kita tengok lagi, dekat mana? Kelang. Lepas tu mana lagi? Dekat Kelang pun sama, dekat Sungai Kapal Indah. Dah jadi macam dengan Dhaka. Dah jadi macam Dhaka Bangladesh. Lepas tu dekat mana lagi? Jadi kita kena kontrol lah, tuan-tuan. Kena kontrol benda ni. Bukannya semua nak mai duduk dalam negara kita, yang matilah. Kalau semua kita nak bawa masuk tanpa fikir langsung tentang apa ni, orang dalam negara kita hak susah pun ada lagi. Hak susah pun ada lagi. Hak yang tak terbantu pun ada lagi. Kita lebih fokus pada tu lah. Banyak lagi pasal selayang. Negara-negara lain pun, mereka pun negara Islam. Kenapa mereka tak ambil? Saya ambil contoh satu lah, tuan-tuan. Saudi Arabia tahun 2003, dia buat satu pagar besar. Supaya pelarian perang tak boleh lari pergi masuk dalam negara mereka. Tapi orang tak kecam pun. Orang tak kecam pun. Saya lah bunyi dalam live saya dulu tentang keluarga Saud kan. Lain kali aku yang kena Wahabi buat report Wahabi. Puak Wahabi ni tak boleh kacau, bahaya. Jadi orang kata apa? Cukup lah orang kata, biarlah, tak apalah. Kalau halau balik pun tak nampak kejam. Bukan kita halau dia suruh balik ke Myanmar. Ada lagi tempat yang dia boleh dapatkan bantuan. Bukan kita halau balik saja, kita bagilah bantuan makanan kat dia macam mana dia boleh survive kat atas tu. Bagi ayak ke, bagi benda makan lah pun semualah, macam mana dia boleh survive, tapi hang carilah tempat lain. Betul Fik, kuman di seberang nampak tapi gajah depan mata tak nampak. Tu isu Rohingya, tak kira negara lain lagi yang tindas komuniti Islam. Takkan kita nak bawa balik masuk negara kita? Ya betul, takkan semua kita nak main longgok di sini. Kad UNESCO tu apa kad Syafiq? Kad apa benda tu, apa nama perlindungan United Nations tu, tak silap saya. Kat kampung bawah Haikong pun sama, dah macam tempat mereka. Dah tu pandang orang kita macam tak puas hati je, jeling kat orang tempatan. Ya betul tuan. Saya baru ni dengan kawan saya kontraktor. Nak pergi tanya mereka, nak bagi job untuk ikat bata. Dia letak harga kat kita. Dia kata, kalau harga macam ni saya tak maulah. Kita bikin selalu berapa. Dia boleh main demand pula kan kita. Dia letak punya main tinggi. Sebab apa? Dia ada syarikat. Bila tanya-tanya dia kata, dia orang dah ada register syarikat SSM. Dengan ada orang lah bagi mereka. Tu kata orang kita sendiri pun duk menggadaikan tanah sendiri. Tu masalahnya. Mereka Rohingya ni kalau yang duduk dari kecil cakap dah fasih cakap Melayu. Hampa tengok baik-baik muka mereka. Hampa boleh tahu yang tu Rohingya. Hati-hatilah. Betul? Bini orang mereka kacau. Banyak kes tuan. Mereka tak macam Palestin. Palestin tak apa. Mereka tak macam Palestin. Palestin, dia mai dia tak kacau orang. Ada setengah lah yang kacau. Tapi kebanyakannya mereka tak kacau orang lah. Mereka duduk. Mereka ikut tertib. Tapi hak Rohingya ni pelik. Hak Rohingya ni memang pelik. Hak Rohingya ni mungkin dia main perangai Myanmar tu. Habis semua. Anak bini orang dia nak kacau. Pengotok. Itu yang masalahnya. Contoh untuk tangani dia macam mana? Kita nak buat macam mana tuan? Kita tak mampu. Beban hutang negara pun tinggi. Kita tak mampu. Jadi kena bincanglah dengan negara-negara lain. Saya nak cakap dengan tuan-tuan lah. Turki pun tak ambil. Turki, cuba tanya Turki. Dia nak ambil tak pelarian Rohingya?
Tu kita nak kata tu. Yang kita pula lebih kan, ada satu presiden duk berjuang. Nak kena ambil semua. Ni awak hantar perjuang untuk orang Malaysia. Perjuang dulu untuk orang-orang Malaysia yang susah. Yang kita herannya, bila Rohingya kita umat Islam kena bantu umat Islam. Ada tak satu persatuan pergi masuk, pergi cari orang-orang susah di dalam Malaysia ni. Kita umat Islam ni kena bantu ni. Ada orang sebut tak? Peniaga-peniaga kecil ni, yang tidak dapat bekerja ni, sebagai umat Islam kita kena bantu mereka. Ada tak orang bunyi? Bila mai kat Rohingya kita, maksudnya Islam ni untuk orang Rohingya je lah. Tu kita nak kata, panas pula pungkok ni mah. Okay, tuan, setakat tu saja saya ingat, tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.